Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Keluarga Diraja Johor telah mengambil 123 juta ringgit bagi membantu sebanyak 1.6 juta rakyat di negeri Johor dalam menepani cabaran sepanjang pandemik COVID-19. Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar juga sanggup mengambil risiko dengan menitahkan pegawai-pegawai istana turun ke lapangan bagi menghulurkan bantuan berupa kit dan peralatan kesihatan demi kesejahteraan rakyat. Datuk Onn Hafiz Ghazi menyatakan perkara itu ketika berucap pada majlis penghargaan Yayasan-Yayasan Diraja Johor dan pelancaran buku serta portal Kesultanan Johor di Johor Bahru. Hospital Selayang menjadi institusi perubatan kerajaan pertama di Malaysia melaksanakan sistem parkir mekanikal bagi menyelesaikan masalah parkir dan kesesakan kenderaan di hospital. Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahri Nganiban berkata, sistem teknologi parkir bergerak bertingkat itu diperkenalkan bagi menangani isu parkir dan kesesakan di hospital bagi memberi keselesaan kepada pengunjung. Akhir sekali, Kementerian Kewangan Malaysia MOF menafikan kesahihan maklumat mengenai pemberian sumbangan tunai rahmah SDR tambahan sebanyak RM600 seperti yang tular di laman media sosial. Pasukan Respons Pantas Kementerian Komunikasi dan Digital KKD berkata, pihak MOF menjelaskan bahawa SDR fasa 3 disalurkan pada 26 Jun lalu dan bagi memastikan program SDR 3 disasarkan kepada penerima yang layak, tempoh permohonan rayuan juga akan dibuka mulai 3 hingga 31 Julai ini. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara mega diversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengasuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pendidikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Kapsul Masa. Pada tanggal 23 September dalam tahun 2010, Jauhar Intellectual Discourse bilangan keempat 2010 telah dirasmikan oleh Datuk Dr. Haji Suhaimi Haji Muhammad Saleh, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar di Putrajaya. JID atau Jauhar Intellectual Discourse yang bertemakan Jom Berwakaf ini diadakan untuk membincangkan berkaitan wakaf yang dianggap sebagai instrumen kedua penting selepas zakat dalam membantu meningkatkan lagi taraf sosioekonomi masyarakat Islam. Dua kertas kerja telah dibentangkan sepanjang seminar berlangsung, iaitu bertajuk Wakaf Menyuntik Semangat Masyarakat ke arah membangunkan sosioekonomi ummah, telah disampaikan oleh Dr. Asma Abdul Rahman dari Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Manakala kertas kerja kedua pula disampaikan oleh Dr. Muhammad Effendi Matrani dari Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam dengan tajuk Melestari Sistem Jaminan Sosial Islam melalui Wakaf. Amalan berwakaf perlu dilihat dari sudut yang lebih meluas dan menyeluruh seperti pembinaan kompleks bangunan kedai, pejabat, institusi pendidikan dan sebagainya yang boleh dibangunkan kepada umat Islam. Sesungguhnya, program ini dapat membantu para peserta
untuk memahami dengan lebih mendalam tentang wakaf, sekaligus mampu menyuntik kesedaran dan semangat untuk melaksanakan amalan berwakaf. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي جلالي وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك. Kucing 93.7 FM. DJ Siti, dapat anugerah ke? Ish, belum lagi lah. Ni, nak umumkan. Dengar ya. 6 Julai adalah hari ulang tahun Radio IKIM. Tahun ini yang ke-22. Jadi, selamat ulang tahun Radio IKIM. Terima kasih kepada para pendengar yang menyokong kami selama ini. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq. Terus teman-temankan anda bagi Aspirasi 10.1. Edisi hari ini, hari Khamis pagi 6 Julai 2023. Bersamaan 17 Zulhijjah 1444 Hijriah. Terima kasih Jalal Pian yang dah teman-temankan sahabat pendengar kita sebentar tadi untuk warna pagi IKIM. Meriah dengan ilmu manfaatnya, Masya Allah. Okay? Dan hari ini tarikh 6 Julai merupakan hari ulang tahun penubuhan Radio IKIM yang dah pun berusia 22 tahun. Masya Allah, pasti banyak pengalaman cerita yang sahabat pendengar ada. Terima kasihlah yang dah pun mula berkongsi titipan cerita kisah anda bersama Radio IKIM ini di platform media kita, WhatsApp, di Facebook, di Instagram kita. Masya Allah, banyak manfaat kita dengar cerita macam-macam lah. Ada yang dulu waktu dengar Radio IKIM, waktu tu belum kahwin lagi, bujang-bujang lagi kan. Sekarang anak dah 3 katanya. Masya Allah, Alhamdulillah, kita berikanlah lagi manfaat untuk sama-sama ikuti Radio IKIM di mana saja anda berada, dan nak ucapkan terima kasih kerana terus menjadikan Radio IKIM ini adalah sebahagian dari hidup anda, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Okey, jom kita akan dengarkan lagi selepas ni rancangan Tahsinul Ibadah. Kita nak berhibur dahulu bersama lagu dendangan dari Mahir Zain dan juga Humud Al-Qudir, Tahiyyah. Teruskan kekal bersama Radio IKIM. مرحبا وسهلا كل منا
حلا هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى زينا المباني حققنا الأماني عيش اللحظة معنا ودندني ودندني الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية وهيا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا ويا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا from every corner of the world. We've come to live our dream. We're all united here as one. La, 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 love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, 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 yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا وهيا باسم السلام نفتح قلبا ونبحر شرقا بالحب وغربا والفوز الفوز لكل منا ممن تعنى ما تمنى واليوم اليوم ننجز وعدا ونبلو مجدا للعالمية هيا 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 ويلا تهيا هيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. لبيك اللهم لبيك Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Euforia Islam. Rawatan yang bertarikh. Pengisian berhubung. Inspirasi Euforia Islam. Semuanya di IKIM. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Euforia Islami.
Mesejnya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda. Syukur, Alhamdulillah, kita berkejiran pertemuan di awal ini membawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Ini jadual kita di setiap hari Khamis pagi. Jadi sama-sama kita nak dengarkan lagi, dapatkan intipati pengisian menerusi rancangan ini. Dan anda boleh tonton sekarang juga di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Sebab kita nak sama-sama berinteraksi, like, komen, share banyak-banyak untuk manfaat kita sama-sama. Okey? Dan menerusi rancangan ini, kita nak bersama-sama lagi dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian ketika ini, mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Sihat. Baik, syukur. Terima kasih Ustaz sudi lagi ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz bincang-bincang kita ni. Sebab dalam rancangan Tahsinul Ibadah, pasti kita nak bincang-bincang tentang ilmu fiqahnya, ilmu ibadahnya kat sini, untuk tahu lagi apa yang kita nak susunkan amal kebaikan, amal ibadah kita dengan sebaik mungkin. Dan untuk itu Ustaz, kita nak teruskan lagi bual bicara kita berkaitan tajuk jual beli dalam Islam menerusi rujukan kitab Intisari Matan Al-Zubair. Jadi Ustaz, jom kita nak mulakan untuk sesi pertemuan kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Sama Ustaz. Terima kasih kepada sidang pendengar IKIM yang berterusan istiqamah sama-sama dalam majlis pengajian kitab Matan Safwatul Zubair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya dalam kehidupan kita. Terus kepada isi perbincangan kita, iaitu pada bait syair 542, fi tahirin muntafa'in bihi qudir taslimuhu milkin lidhil aqdi nuzir in ayyanahu ma'al mabarri tu'lami aw wasfuhu wa qadru ma fi al-dhimami. Sebahagian daripada bait syair ini telah saya syarahkan berbaki, iaitu pada rangkap yang kedua. Pada perkataannya, in ayyanahu ma'al mamarri tu'lami aw wasfuhu wa qadru ma fi dhimami. Ustaz. Salah satu daripada syarat jual beli adalah nuzir. Nuzir ni maksudnya dia dilihat. Nampak. Ataupun dalam perkataan yang lain, ar-ru'yah, melihatnya. Apabila menjual dengan akad baik, akad jual beli, sesuatu yang tidak dilihat, maka hukumnya tidak sah. Mungkin masih ingat soalan minggu lepas berkaitan dengan mystery box, membeli mystery box. Maka hukumnya tak boleh dan tidak sah kerana pembeli tidak tahu apa isi dalam kotak yang dijual tadi. Kemudian kata pengarang, in ayyanahu ma'al mamarri tu'lami. Sekiranya menentukan ia akan dia. Apa maksud dia? Maksud dia, dalam akad jual beli ini, ia mestilah tertentu. Kalau ada barang di hadapan yang kita nampak, memang nampak, tetapi tidak muayyan. Tidak muayyan maksudnya tak tertentu.
salah satu daripada dua baju ini. Begitu lafaz akad dia. Aku jual kepada kamu salah satu daripada dua barang ini. Maka sekiranya lafaz akad berlaku seperti itu, maka jual beli itu tidak sah. Tidak sah kerana apa? Kerana tidak ditentukan daripada dua barang, adakah A yang akan dijual ataupun B yang akan dijual. Perlu ditentukan A ataupun B. Tetapi kalau penjual kata, aku jual kepada kamu salah satu daripada dua basikal ini, masih lagi pada peringkat ardun. Ardun ni maksudnya menawarkan, belum lagi buat akad. Aku ada dua buah basikal ni, aku jual kepada kamu salah satu. Maknanya kamu boleh pilih salah satu dan beli. Lalu pembeli dia pilih basikal merah dan dibuat akad. Itu tak ada masalah. Yang kita maksudkan bermasalah ini, kalaulah lafaz akad itu dia mati atas ibarat tadi, atas ungkapan tadi. Aku jual kepada kamu salah satu daripada dua barang ini, kemudian full stop. Tidak ditentukan, tidak berlaku penentuan ta'yin selepas itu, maka hukumnya adalah tidak sah. In ayyanahu ma'al mamarri tu'lami. Ma'al mamarri tu'lami ini adalah merujuk kepada kalau seseorang dia jual bangunan, ataupun dia jual tanah. Kita jual bangunan, kita jual tanah. Tidak sah satu orang dia jual bangunan, dia jual tanah, tetapi dalam masa yang sama dia tidak jual bersama dengan itu jalan, laluan yang menyampaikan kepada rumah tu. Dia kata aku jual tanah aja, tapi jalan yang nak sampai ke tanah tu aku tak jual. Ataupun dia menjual satu bangunan, dia menjual sebidang tanah, yang mana sebidang tanah itu tidak ada laluan yang boleh sampai kepadanya. Tidak ada laluan yang boleh sampai kepadanya, maka hukum jual beli ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana cacat padanya syarat mampu serah, syarat mampu dimanfaatkan. Basic kepada memanfaatkan tanah, memanfaatkan bangunan yang seseorang itu beli adalah kemampuan akses. Kemampuan akses. Boleh akses masuk pergi ke sana. Tetapi kalau tanah itu ataupun rumah itu tidak mampu akses kepadanya, iaitu tidak ada laluan, tidak ada laluan yang boleh menyampaikan kepadanya, maka hukumnya adalah tidak sah. Itu yang dimaksudkan ma'al mamarri. Sekiranya dia menentukan barang jualan itu bersama dengan laluannya. Dalam kitab Fathul Rahman, syarah kepada Safatul Zubat, beliau memberi beberapa situasi. Beliau menyatakan, kalaulah seseorang dia jual satu bangunan, yang mana bangunan itu dilingkungi oleh tanah milik dia. Maksudnya bangunan dan tanah sekeliling itu, jalan-jalan sekeliling bangunan itu pun penjual punya. Maka ketika dia menjual bangunan itu, dia kata, aku jual kepada kamu bangunan ini dan kamu mempunyai hak untuk akses kepada bangunan ini melalui salah satu daripada laluan yang menyampaikan kepadanya. Tetapi dia tak tentukan. Contohnya ada 4 jalan.
daripada utara, daripada timur, daripada selatan, daripada barat. Dia hanya menyatakan kamu mempunyai hak untuk akses kepada bangunan ini melalui salah satu. Satu saja. Tetapi tidak ditentukan. Adakah daripada barat, ataupun daripada timur, ataupun daripada selatan, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Perlu ditentukan, perlu dinyatakan daripada arah mana yang merupakan hak kepada pembeli itu untuk guna jalan itu masuk kepada premis yang dia baru beli ini. Dia baru beli ini. Jadi ini nampak tak? Kalau menjual bangunan, menjual tanah yang memang tak ada langsung jalan akses kepadanya, maka tidak sah. Ataupun mempunyai jalan akses kepadanya tetapi tidak dinyatakan secara sarih, tidak dinyatakan secara jelas, tidak dinyatakan secara terperinci laluan manakah yang dijual sekali, hak laluan manakah yang dijual sekali dengan tanah, yang dijual sekali dengan premis tersebut. Kemudian berkaitan dengan masalah kita menjual tanah. Ada keadaan yang mana menjual tanah itu secara isya'ah. Apa maksud menjual secara isya'ah? Menjual secara isya'ah ni maksudnya adalah, contohnya ada tanah 1 ekar. Saya jual 1/4 daripada tanah ini. 1/4. Begitu yang disebutkan. Saya jual 1/4 daripada tanah ini. Tanpa ditentukan, tanpa ditakyinkan bahagian mana daripada 1/4. Kerana jual beli itu memang dia beli persen pemilikan. Kita panggil apa? Dia membeli persen pemilikan terhadap properties tadi. Dia hanya membeli persen pemilikan. Boleh, hukumnya boleh. Ini disebut dalam fiqh sebagai musyak. Pemilikan itu secara musyak. Contohnya beli 1/4, maknanya 25% daripada tanah ini telah dijual. Dan pemilik hanya berbaki milik, dalam milik dia 75% sahaja. 25% telah dijual. Adakah boleh berbuat demikian? Boleh. Sama ada kita jual bangunan ataupun kita jual tanah, kita menjual peratus pemilikan kita terhadapnya, maka hukumnya boleh. Yang kedua, cara menjual tanah itu adalah pembeli mahukan bahagian yang tertentu. Bahagian utara tanah ke, bahagian selatan tanah ke, bahagian yang dekat dengan jalan ke, ataupun bahagian yang jauh daripada jalan ke. Lot nombor berapa. Jadi kalaulah jual beli itu adalah dengan maksud pembeli ingin memiliki tanah itu secara tertentu, spesifik tempat. Dia nak beli lot nombor 32 contohnya. Kalau jual beli tanah seperti itu, bukan ingin dijual pemilikannya sahaja, maka disyaratkan apa? Disyaratkan hendaklah diketahui. Hendaklah pembeli itu tahu lot 532 yang dijual kepadanya itu di mana? Di bahagian mana? Macam mana cara dia nak tahu? Dia kena tengok. 532 tu
kat mana supaya dia tengok dengan mata dia ataupun wakil dia yang tengok supaya puas hati. Kerana orang beli tanah ni ada pelbagai kehendak, ada pelbagai cita rasa. Kalau kita jual tanah atas pelan saja, tanpa ditentukan, tanpa dilihat bahagian mana yang kita akan memilikinya, bila dah bayar duit sampai kat tanah tu tak puas hati, rupanya tanah itu banyak batu, sedangkan kita nak buat ladang. Ataupun tanah tu jenis gambut, sedangkan kita nak buat bangunan. Ataupun tanah tu dekat sangat dengan jalan, kita rasa tak sesuai lah kalau tanah tu dekat dengan jalan ataupun jauh daripada jalan. Ada pelbagai, ada 1001 cita rasa seseorang ketika dia beli tanah, atas tujuan apa dia beli. Maka cara untuk mengelakkan daripada balah di kemudian hari apa dia? Tentukan dan tengok. Tak cukup sebenarnya hanya tengok di atas plan. Tak cukup. Kerana terkadang yang di dalam plan itu tidak boleh menggambarkan situasi sebenar tanah tadi. Maka perlu buat apa? Perlu tentukan di lot mana, dan yang kedua perlu tengok. Perlu tengok. Kalau pembeli tu memang dah pernah tengok tanah tu sebelum tu, dia pergi lawak dulu tengok, dia dah pernah tengok. Kemudian akad dibuat selepas itu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Seperti yang mana kita telah belajar sebelum ini, syarat untuk tengok itu sama ada ditengok ketika akad itu dibuat ataupun pernah tengok sebelum ni. Pernah tengok sebelum ini, dan benda yang kita nak beli itu adalah benda yang mana daripada kita tengok sampai akad tu biasanya dia tak berubah lah. Dia tak berubah keadaan dia. Maka kita boleh menjual tanah seperti itu. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita selepas ini. Baik Ustaz, insyaAllah itu dia antara kita perlu melihat bagaimana sistem jual beli yang melibatkan kalau minggu ni kita cakap pasal tanah lah Ustaz, Masya Allah, so, kita boleh faham di situ insyaAllah. Dan kita akan sambung lagi Ustaz selepas ni untuk kita bincang-bincangkan tentang tajuk ini. Dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan ulama, sastrawan dan aktivis politik termasyhur Indonesia. Hamka aktif berdakwah sejak usia remaja. Wadah yang dipilih beliau ialah penulisan dan pidato. Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama serta mempelajari bahasa Arab. Ciri-ciri kepemimpinan terserlah pada diri beliau, khususnya melalui penglibatan dan pemilihan beliau sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan beliau dilantik sebagai penasihat pergerakan tersebut sehingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga merupakan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya disebabkan mempertahankan fatwanya yang didesak pemerintah untuk ditarik balik. Dalam bidang
bidang politik, Hamka terlibat sebagai anggota Syarikat Islam dan Partai Masyumi. Beliau bersama-sama sahabatnya seperti Muhammad Nasir sentiasa konsisten memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka juga aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Sejak usia remaja lagi, beliau telah mula menulis dalam majalah seperti Khatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Sebagai penulis, Hamka meninggalkan khazanah ilmu yang tidak terhitung nilainya. Antaranya termasuklah Tafsir Al-Azhar yang dihasilkannya semasa menjalani tempoh pemenjaraan selain di bawah lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Keadilan Ilahi, Angkatan Baru, Terusir di dalam Lembah Kehidupan, Tasawuf Moden, Falsafah Hidup dan banyak lagi. Ilmuwan dan pejuang sanjungan tanah airnya Indonesia dan rantau Asia Tenggara ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usia 73 tahun. Negeri Sembilan 102.7. Kembali bersama IKIM Inspirasi Info Islami. Syukur Alhamdulillah masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke dalam WhatsApp konti kita 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di platform media sosial kita. Terus like, comment, share di situ sebab kita nak sama-sama sebarkan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Ya Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz untuk bincang-bincang kita berkaitan tajuk jual beli dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awasfuhu wa qadru ma fi dhimam. Apa maksud awasfuhu wa qadru ma fi dhimam? Ataupun wasfuhu, naib fa'il ni dipanggil. Dan diketahui sifatnya. Nya apa? Nya barang yang dijual. Dan diketahui juga kadarnya, kuantitinya. Awasfuhu wa qadru ma fi dhimam. Barang yang dijual ni ada dua keadaan. Yang pertama, ia dipanggil muayyan. Yang kedua, ia dipanggil fi zimmah. Apa maksud muayyan? Apa maksud fi zimmah? Muayyan ni, iaitu satu orang dia jual sesuatu yang memang ada kat depan. Ada kat depan. Yang dilihat. Yang dilihat oleh penjual dan pembeli. Itu ia dipanggil apa? Muayyan. Contohnya, aku jual kepada kamu longgokkan beras ini. Ini tu maksudnya ditunjukkan oleh penjual dan dilihat oleh pembeli. Ini dipanggil apa? Dalam istilah fiqh dipanggil muayyan. Memang nampak. Satu lagi, mausuf. Mausuf ini maksudnya sesuatu yang diterangkan ciri-cirinya. Ditunjukkan sampelnya. Diterangkan ciri-cirinya. Contohnya, aku jual kepada kamu sepenuh botol ini madu, contohnya. Aku jual kepada kamu sepenuh bekas ini beras. Ia telah disebutkan tetapi tidak ditunjukkan. Jadi kalau beli barang yang seperti itu, hendaklah pertama diketahui sifatnya, disebut sifatnya, dan yang kedua hendaklah diketahui kuantitinya. Disebut sifatnya, disebut sifatnya, diketahui sifatnya, dan diketahui kuantitinya. Diketahui kuantiti. Contohnya satu orang dia kata, aku jual kepada kamu satu tong beras. Sedangkan
pernah tengok tong, dia boleh anggarkan berapa banyak beras yang dijual kepadanya. Tetapi kalau hanya disebut, aku jual kepada kamu 1 tong beras, maka hukumnya tidak sah. Kenapa hukumnya tidak sah? Kerana di situ berlakunya apa? Di situ berlakunya jahalah. Di situ berlakunya ketidakkepastian. Dan sekali lagi kita sebutkan mengapa dalam jual beli ini tahu ni adalah perkara yang sangat mendasar. Syarat yang sangat mendasar adalah untuk mengelakkan perbalahan, untuk memutuskan munazaah daripada balah di kemudian hari. Maka syarat-syarat ini ditetapkan, syarat-syarat ini disebutkan. Maka sudah tentulah, kita ulang lagi sekali berkaitan dengan membeli mystery box misalnya. Beli sesuatu yang dia tak tahu apa yang sebenarnya dia beli. Dia hanya dipanggil apa? Mughamarah. Istilahnya apa? Mughamarah. Dia hanya memperjudikan, merisikokan diri dia, mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Jadi bila ada mughamarah, maka berlakulah muqamarah. Muqamarah ni maknanya dia memperjudikan nasib dia. Untung-untung dia dapat sesuatu yang mewah dalam mystery box. Kerana dalam mystery box ni kadang dapat benda mahal, kita bayar RM100, dapat barang RM1,000. Tapi mungkin juga dapat barang kurang daripada itu. Inilah yang disebut sebagai perjudian. Ia juga dikira sebagai perjudian. Orang itu dia memperjudikan. Dia telah meletakkan dirinya di dalam gharar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada bai'il gharar. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada masalah yang dibangkitkan, iaitu masalah kita membeli makanan di restoran yang ditawarkan secara buffet. Cuba kita ambil perhatian tentang masalah membeli kupon buffet. Jadi bila satu orang dia membeli makanan di restoran, misalnya bulan Ramadan kan, tapi secara buffet yang sehingga 100 lebih lauk pauk yang telah disediakan. Tetapi bukanlah semua lauk pauk itu dijual kepada pembeli, kepada pengunjung. Pembeli dan pengunjung boleh makan apa saja yang dia nak, berapa banyak yang dia nak, dengan bayaran misalnya RM99. Tetapi tidak diketahui makanan apakah yang dia akan makan, minuman apakah yang dia akan minum. Daripada 100 lauk pauk itu, 100 jenis makanan itu, mungkin beberapa sahaja yang dia akan makan. Maka dibincangkan oleh para ulama, adakah jual beli seperti ini hukumnya adalah sah? Kalau kita tengok sepintas lalu, maka kita mendapati bahawasanya jual beli secara buffet ini dia ada masalah. Dia ada masalah daripada segi apa? Dia ada masalah daripada segi jahalah, daripada segi tidak tahu. Bayaran itu memang tahu bayaran, berapa bayaran yang diperlukan, tetapi barang yang dijual itu tidak diketahui. Sebab apa? Barang yang dikira dijual kepada pembeli itu adalah yang dia akan makan. Sedangkan tidak diketahui lagi jenis barang apa yang dia akan makan dan berapa banyak kuantiti yang dia akan makan.
dibahaskan oleh Mufti Taqi Al-Usmani dalam kitab beliau Fiqhul Buyut. Beliau mengatakan kalau kita melihat kepada qiyas, kita akan menyatakan bahawasanya jual beli seperti ini tidak sah, kerana barang yang dijual itu tidak diketahui jenisnya, tidak diketahui kuantitinya. Kalau mengikut kaedah biasa memang tidak sah. Tetapi kita dapati orang ramai berurusan dengannya, bermuamalat dengannya tanpa ada sesiapa yang bantah, tanpa ada sesiapa yang pertikaikan. Maka kata Mufti Taqi Al-Usmani, beliau mengatakan menurut pendapat beliau bahawasanya ketidakkepastian dalam isu ini adalah sesuatu yang dimaafkan, kerana para fuqaha sepakat bahawasanya gharar kalau ia sedikit, ketidakkepastian itu kalau ia sedikit, ia tidak merosakkan akad. Jadi macam mana kita nak tahu adakah gharar, ketidakkepastian ataupun kerugian itu sedikit ataupun banyak? Maka ia akan dikembalikan kepada uruf. Akan kembalikan kepada uruf. Dan dengan syarat dia tidak membawa kepada balah. Dia tidak membawa kepada nizam. Jadi kembalikan kepada uruf. Jadi uruf berlakunya toleransi dan tasamuh dalam bermuamalat seperti ini. Orang tak kisah. Dan yang kedua, dia tidak bawa kepada pembalahan. Sebab itu, cara yang paling kurang orang yang menyertai buffet itu, dia tahu makanan apa yang ada, minuman apa yang ada, dessert apa yang ada. Maka kalaulah didedahkan dengan lebih awal, ia akan mengurangkan yang disebut sebagai gharar, dan dia akan dapat mengelak. Dia akan dapat mengelak daripada berlakunya perbalahan di kemudian hari. Dan satu perkara lagi, kalau kita perhatikan trend buffet ni, orang yang mengunjungi makanan buffet ni, dia tak boleh bawa balik. Dia tak boleh bawa balik apa yang disediakan, menu yang disediakan, dia tak boleh bawa balik. Jadi biasanya barang yang kita beli ni kita boleh bawa balik. Betul? Kalau kita beli, maknanya kita boleh bawa balik. Kita boleh bungkus. Tetapi makanan buffet ni hanya makan di restoran sahaja. Tidak dibenarkan dibungkus. Tidak dibenarkan untuk dibawa balik. Maka daripada segi fiqahnya tu yang panggil apa tu? Daripada satu segi kita beli. Daripada satu segi kita tak boleh bawa balik. Biasanya benda yang kita beli kita boleh bawa balik. Itu pun bagi mereka yang mengaji fiqah, dia akan tanya soalan. Jadi makanan buffet ni kira beli ke kira datang kenduri? Kalau datang kenduri memang tak boleh bawa balik. Tetapi tak perlu bayar. Tak boleh bawa balik kenduri ni melainkan dengan izin tuan. Tetapi tak perlu bayar. Sedangkan makanan buffet ni kita perlu bayar tapi tak boleh bawa balik. Maka tempat letaknya tu dalam fiqah itu macam mana? Maka kata Mufti Taqi Al-Usmani, dia kata makanan buffet ni dia adalah, istilahnya begini, dia adalah merupakan ibahatun ibtidaan wa tamlikun intihaan. Sebelum kita makan, maka dia adalah bersifat ibah. Tetapi bila kita makan, maka dia adalah bersifat tamlik. Maksudnya sebelum kita makan itu bukan kita punya. Tapi kalau kita makan,
maka itu kita punya. Oleh kerana hukum bagi masalah ini telah diputuskan berdasarkan uruf, maka uruflah yang menjadi pemutus dan hakim dalam menentukan adakah benda ni bawa balah ke, benda ini tidak bawa balah ke. Ada satu kaedah yang berbunyi al-'adatu muhakkamatun, adat itu dijadikan hakam, dijadikan pemutus dalam perkara-perkara seperti ini. Ulama yang memfatwakan seperti ini kerana dia melihat kepada objektif ataupun inti daripada syarat-syarat jual beli itu ditetapkan. Melihat kepada adanya taradhi, adanya redha dan beredai antara kedua belah pihak, dan adanya unsur yang disebut sebagai tidak bawa kepada balah, dan tidak pula berlakunya pertentangan dengan perkara-perkara dalam syarak yang tidak diperselisihkan. Maka oleh kerana itu mereka telah memfatwakan bahawasanya hukumnya adalah harus. Tapi ingat, saya sebutkan pihak penganjur hendaklah meminimalkan risiko tadi, meminimalkan kejahilan tadi dengan menyenaraikan. Dengan menyenaraikan menu-menu yang disediakan. Kadang-kadang orang pun tak tahu apa benda yang dia akan makan. Dia masuk, oh macam ni rupanya menunya. Bayar mahal. Jadi kalau kita senaraikan, maknanya yang bayar itu dia tahu. Kami sediakan macam ni. Kalau nak bayar, bayar. Tak nak bayar, boleh datang tempat lain. Maka di situ ada unsur yang disebut sebagai kerelaan hati. Kerelaan hati. Mungkin ada yang tidak bersetuju dengan pandangan ini, tetapi pandangan yang saya sebutkan tadi adalah saya nukil daripada Mufti Taqi Al-Usmani yang merupakan seorang ulama yang masih hidup, yang menjadi rujukan dalam bidang muamalat, dan semoga ia dapat memudahkan urusan-urusan orang ramai dalam perkara sama ada dia menjadi penyedia ataupun orang yang menyertai acara buffet itu, dan kurangkan masalah padanya dengan menyedaraikan menu-menu seperti yang saya sebutkan tadi. Dan insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan membicarakan berkaitan dengan bab riba. Jadi bab riba ni adalah satu bab yang khas, yang kita perlukan masa yang khas juga untuk kita membicarakan. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi pada siri pengajian kita pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian sangat menarik ni Ustaz. Kalau kita kira dalam sudut jual beli pada minggu ni kita bincangkan adalah berkaitan dengan kita nampak, kita lihat, kita berpuas hati antara satu sama lain, dan boleh kita ingat perkara ini dalam sistem jual beli kita. Kalau nak beli, apa perlu kita buat, dan penjual pun apa perlu buat. Semua itu adalah dia punya lafaz akad dan prosedurnya supaya ianya kemas dan sentiasa baik-baik saja. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ustaz, semoga baik-baik juga di sana dan dipermudahkan segala urusan Ustaz di sana, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bincang kita menerusi rancangan Tasnul Ibadah yang kita bawakan di hari ini, dan anda boleh terus berada di platform media sosial. Kalau ada yang nak dengarkan kembali, nak buat rujukan, boleh terus saja ke laman web kita di platform media sosial, di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Okey, dan ada banyak lagi perkongsian selepas ini untuk anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting